Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang satu benda yang korang mesti tak pernah dengar, iaitu kenapa filem-filem porno kita panggil blue film ataupun filem-filem biru. Kalau cakap filem porno je blue film. Filem blue macam tu. Kenapa kita panggil filem blue? Sebenarnya ada sejarah di sebaliknya. Kalau korang nak tahu, tonton video Abang daripada mula sampai habis. Lepas tu sampaikan ke orang lain. Sebelum Abang cerita dengan lebih lanjut, Abang nak beritahu menonton blue film adalah salah. Tak kisahlah korang dah kahwin atau belum kahwin. Sebab sekali korang tonton, ia akan menyebabkan korang ketagih. Jadi jangan mulakan. Dalam agama apa-apa pun menonton filem-filem blue memang tak digalakkan dan berdosa. Yelah, menonton orang bogel kan mana baiknya? Tak ada kebaikan pun. Tapi kalau kau nak tengok filem-filem sekarang, memang banyak boleh dikatakan soft porn. Kita panggil soft porn, iaitu porno-porno yang agak ringan, macam cium-cium, peluk-peluk. Dah jadi macam satu kebiasaan dalam filem-filem. Sebenarnya tu adalah sebahagian daripada blue film ataupun pornografi. Tapi kebanyakan orang anggap itu adalah sebahagian daripada seni. Okey, kita berbalik kepada cerita. Pada zaman dulu ataupun zaman-zaman Inggeris, Eropah nak bermula, diorang ada satu undang-undang yang namanya Blue Law ataupun Undang-Undang Biru. Di mana Undang-Undang Biru ni mereka pakai dengan sangat ketat, iaitu hari Ahad mereka tidak boleh bekerja. Pada hari Ahad semua orang kena duduk rumah, layan keluarga, berhibur bersama keluarga demi untuk mengeratkan persaudaraan atau tali persahabatan di antara kawan-kawan dan keluarga. Jadi dengan kata lain, hari Ahad tak boleh buat apa-apa, tak boleh bekerja, tak boleh buat apa, memang duduk rumahnya. Itu adalah Blue Law ataupun Undang-Undang Biru. Bukan setakat tu je, kedai-kedai semua tutup. Benda ni berlarutan sampai abad ke-20, di mana pada abad ke-20 ni kita dah ada panggung wayang. Pada hari Ahad orang semua tak kerja, patutnya panggung wayang buka lah kan, diorang boleh datang tengok wayang. Tapi disebabkan Blue Law ni ataupun Undang-Undang Biru ni, panggung wayang pun kena tutup. Jadi pengusaha-pengusaha panggung wayang rasa tertekan. Patutnya waktu hari Ahad lah diorang nak menjana keuntungan. Sebab hari-hari lain orang-orang pergi bekerja. Siapa nak tengok wayang? Tapi kalau hari Ahad, diorang semua dekat rumah, berkumpul, tak bekerja. Dan kurang-kurang kalau panggung-panggung wayang buka, bolehlah diorang tengok-tengok filem, menjana pendapatan orang-orang yang bekerja dekat industri wayang. Tapi disebabkan Blue Law ataupun Undang-Undang Biru ni, panggung wayang tutup, diorang pun tak boleh cari makan. Dan lebih parah lagi, kalau korang nak tahu, pada awal-awal abad ke-20, orang Amerika ataupun orang Eropah banyak pendatang-pendatang asing, di mana pendatang-pendatang asing ni memang bekerja daripada Isnin sampai Sabtu, dan Ahad diorang berehat. Tapi diorang tak boleh duduk rumah sebab diorang bukannya ada rumah, ada asrama je. Jadi diorang perlukan hiburan. Jadi orang-orang pendatang ni telah berpakat-pakat dengan orang-orang industri panggung wayang. Diorang minta orang-orang panggung wayang ni menayangkan filem pada hari Ahad. Disebabkan filem tu ditayangkan pada hari Ahad, diorang panggil blue film. Sebab benda ni bukan undang-undang kan, dia bukan benda yang legal, dia adalah benda yang illegal, iaitu melawan daripada undang-undang yang kebiasaannya. Jadi diorang tak bolehlah tengok wayang tu secara terang-terang. Diorang akan gunakan kod-kod ataupun contohnya macam ni lah, kau nak tengok tak blue film? Jadi blue film, diorang semua tahu lah, kalau blue film tu mesti tayangnya pada hari Ahad. Dari sinilah munculnya perkataan blue film. Ditambah pula pada hari Ahad itu, pada waktu itu, diorang akan tayangkan filem-filem yang agak erotis pada hari Ahad. Diorang bukan tayang filem-filem biasa. Kebanyakan filemnya ada adegan peluk, ada adegan cium. Jadi dengan kata lain, blue film ni ataupun filem biru ni bukanlah menunjukkan filem-filem biasa yang ditayangkan pada hari Ahad, tapi adalah filem-filem yang sedikit erotis yang ditayangkan pada hari Ahad untuk tontonan pendatang-pendatang ataupun anak-anak muda. Sampai satu tahap, ramai orang dah tahu tentang blue film ni, iaitu tontonan filem pada hari Ahad.
Jadi, salah satu cara pengusaha-pengusaha panggung tu untuk menunjuk perasaan, diorang bagi tiket-tiket percuma kepada ramai orang supaya orang-orang ni boleh menonton wayang. Diorang tak boleh kena tangkap sebab diorang bukan berniaga, diorang bagi tiket tu free. Jadi disebabkan ramai orang menonton filem pada hari Ahad, akhirnya Blue Law ataupun undang-undang biru ni telah dihapuskan. Tapi penggunaan perkataan blue film masih lagi kekal merujuk kepada filem-filem yang ditayangkan pada hari Ahad dengan sedikit adegan erotis. Ada comolot-comolotnya, ada peluk-peluknya. Zaman dulu kan benda tu macam pelik, tapi zaman sekarang tak pelik nah. Sampai kan abang dengar macam tu kat kedai ke, dia tanya dengan kawan dia, filem ni ada peluk-peluk tak? Ada cium-cium tak? Itu menunjukkan dah biasa sangat benda tu. Teori yang kedua maknanya datang blue film daripada masyarakat Scotland. Ada satu ensiklopedia Scotland yang bernama Scottish Gallodivian Encyclopedia, diterbitkan pada tahun 1824, ada menerangkan tentang penggunaan perkataan blue ataupun perkataan biru yang mewakili perkataan lucah ataupun kotor dan jijik dalam karya-karya lagu, karya-karya puisi, sajak dan juga filem, termasuk cerpen. Jadi kalau lagu, cerpen, filem ataupun sajak tu ada perkataan lucah, kotor-kotor sikit, diorang akan panggil sebagai blue ataupun biru. Cerpen biru, filem biru, lagu biru. Tahulah lagu tu ada lucah-lucahnya, cerpen tu ada lucah-lucahnya, macam tu lah. Idea ni diperolehi daripada penulis ensiklopedia hasil pemerhatiannya kepada pesalah-pesalah seksual di penjara di mana mereka ni dipakaikan baju biru. Pesalah seksual tu macam orang merogol, orang kena tangkap sebab buat kelucahan. Bila diorang masuk penjara, diorang akan dipakaikan baju penjara yang warna biru. Jadi ini adalah teori kedua mana datangnya blue film. Teori ketiga yang berkaitan tentang perkataan blue film ialah pada zaman dulu masa mula-mula diorang nak memperkenalkan industri pornografi, iaitu industri filem-filem lucah, diorang sebenarnya tak cukup bajet. Selalunya mereka ni telah mendapat ataupun dibiayai oleh kongsi-kongsi gelap. Jadi filem pornografi yang dihasilkan tidaklah begitu baik. Kalau tengok ada kelam-kelamnya, ada sedikit biru-birunya. Sebab filem tak ada bajet kan, bajet kurang. Lepas tu kualiti penggambaran pun rendah. Ditambah pula masa diorang nak buat editing, nak buat cuci-cuci filem, diorang cuci dalam tap-tap mandi dalam bilik-bilik berwarna biru. Ditambah dengan cuci filem dengan kualiti rendah, ambil gambar perfilman dengan kualiti rendah, dan bila filem tu ditayangkan ada gelap-gelap, warna biru-biru sikit. Sejak daripada itulah awal-awal abad ke-20 ni, filem-filem pornografi dikenali dengan filem blue ataupun filem biru sebab suasananya yang kelam-kelam kebiruan. Jadi itu adalah punca macam mana filem-filem yang ada porno-porno ni, ada seksual-seksualnya, kita panggil sebagai blue film ataupun filem biru. Ada 3 sebab utama. Tak tahu yang mana sebenarnya yang menyebabkan dunia panggil filem-filem ni adalah filem biru. Mungkin sebab pertama, mungkin sebab kedua, mungkin sebab ketiga yang abang dah ceritakan tadi. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi maklumat tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.